Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa bulan kita tidak berkuliah, ya, kerana bukan berapa bulan, saya ingat sebulan aja ya kot, ya, sebulan atau 2 bulan kerana cuti hari raya dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini dapat kita teruskan. Dan rentetan daripada perbincangan kita yang lepas tentang belanjawan, cara mematuhi belanjawan, dan hari ini insya-Allah kita sambung sedikit lagi sebelum kita masuk ke tajuk pendidikan, ya, anak-anak dalam rumah tangga. Jadi sebagaimana kalau masih ingat, ya, bagaimana kita nak merancang perbelanjaan dalam rumah tangga, apa keperluan belanjawan kita, bagaimana kita nak buat keputusan untuk berbelanja, semua yang kita pun bincang. Dan hari ini insya-Allah cara mematuhi belanjawan. Kadang-kadang perancangan kita baik, ya, memang kita dah buat satu ketetapan, ya, apa yang kita nak belanja secara tetap, apa yang kita nak belanja secara sekali sekala, apa yang kita nak belanja untuk satu perkara yang datang secara ad hoc. Kita tak rancang tapi tiba-tiba kita kena belanjakan sesuatu. Jadi ini perlukan disiplin kerana belanjawan ini kepada kita yang mempunyai belanjawan yang terhad, ya, maknanya tak boleh lebih. Kalau lebih mesti ada bahagian lain yang tak cukup. Jadi itu adalah satu cabaran dan dia memerlukan latihan dan juga disiplin diri untuk mematuhi belanjawan yang kita buat. Hanya kita sendiri sahaja yang boleh buat perancangan perbelanjaan kita dan kita juga yang kena patuh. Ya, dia tak ada kena mengena dengan orang lain. Jadi cara nak patuh ni dalam buku ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caranya. Yang pertama sekali, keutamaannya ialah kita bayar apa yang wajib dulu. Ya, bil-bil yang wajib kita bayar, dan kalau boleh tidak serentak pada hari yang sama. Tak serentak ni bukan apa, kalau kita bayar hari lain-lain pun jumlah tetap sama. Tapi tak serentak itu supaya kita tidak rasa terlalu berat. Ya, ada yang kita boleh lewatkan, kita mungkin boleh lewatkan, mungkin ada duit lain yang masuk dan sebagainya. Jadi kita boleh biarkan dia dalam akaun kita dulu, sekurang-kurangnya jadi penyelamat kalau ada apa-apa yang berlaku. Ya, ini untuk yang ada perbelanjaan yang agak terhad lah. Jadi bayar bil dulu. Jika boleh aturkan, ya, dengan betul berapa hari bulan ketetapan kita ini untuk bayar rumah, mesti berapa hari bulan. Kita tahu berapa agreement kita, berapa hari bulan kita kena bayar. Yang kedua ialah simpan duit setiap bulan, tidak kira berapa jumlahnya. Yang penting kita kena jadikan dia sebagai satu tabiat. Ya, tak boleh kita simpan kalau ada lebih. Sebab kita selalunya tidak ada lebih kalau kita buat satu ketetapan begitu. Kita nak dalam gaji kita, ya, apa yang kita dapat setiap bulan itu sudah ada allocationnya untuk kita simpan. Berapa banyak itu terpulang kepada kita, tetapi mesti konsisten dan tetap. 10% daripada gaji kan, 50% daripada gaji kan terpulang. Ya. Kemudian yang ketiga ialah kita buat senarai barangan yang ingin dibeli sebelum kita keluar shopping. Ya, tapi saya tahu ada yang buat senarai, katalah ada 30 barang nak beli. Tengok-tengok 30 tu banyak tak ada kat kedai. Jadi 30 juga dia beli, tapi beli yang tak ada dalam senarai. Ya, jadi inilah selalunya yang memberi kesan kepada perancangan perbelanjaan. Ya, inilah kadang-kadang kalau masuk kedai RM2 itu orang kata ada jin kat dalam. Tak tahulah. Dia tak tahu kenapa. Nak beli 2 dia jadi beli 20. Nak masuk sekejap dia jadi 1 jam. Ya, pergi masuk tak ambil troli, tak bawa bakul, tiba-tiba balik kena jadi 2 troli. Jadi itulah dia kalau tidak ada perancangan, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabzira, dan janganlah kamu membazirkan harta kamu secara boros. Memang kita boleh gunakan harta kita tetapi secara munasabah.
Dan yang keempat, buat perancangan terlebih dahulu dan beli barangan ketika ada jualan murah sahaja, kalau boleh. Ya, kalau boleh. Ada waktu-waktunya kedai-kedai membuat potongan harga yang memang betul-betul potongan harga. Ini bukan tipu-tipu punya. Ya, memang betul kita tahu sebab kita adalah pembeli kepada satu barangan itu secara tetap. Pampers anak kita beli secara tetap, susu kita beli secara tetap. Kita tahu harga dia dalam keadaan biasa. Dan bila kata ada tawaran murah, kita tahu ini betul-betul diskaun ni. Ini bukannya naik harga lepas tu diskaun jadi harga macam biasa, tak. Jadi kita kena dapatkan peluang itu kalau boleh. Kemudian yang kelima, pelajari cara-cara menyimpan wang daripada sahabat-sahabat kita yang lebih faham, lebih arif dari segi pengurusan keuangan ataupun siapa-siapa sahajalah yang kita kenal. Kemudian seterusnya yang keenam, apa yang kita belanjakan kalau boleh direkodkan. Yang melainkan kita sudah sampai ke satu tahap kita nak belanja dan kita tak kisah pun berapa yang kita belanja. Kita nak beli sesuatu dan kita sudah tak kisah pun harga. Kita tak tanya harga pun. Kalau kita nak sesuatu, kita kata saya nak beli ni lah, saya nak 2. Ada berapa warna? Ada 5 warna. Saya nak 5 lah. Harga satu kita tak tanya pun. Ya, sebab kita dah sampai ke satu tahap kita tidak perlu bertanya harga sebab kita ada wang untuk berbelanja. Jadi di situ mungkin kita tak masuk kategori kena rekodkan belanja. Okay, tapi kalau misal kata kita ada perbelanjaan yang terhad, memang kita kena rekod supaya kita tahu tiba-tiba yang kita dah spend RM2,000 itu kita tak tahu kita spend ke mana. Ya, jadi bila kita tahu oh ini legalah rupanya duit kita itu bukanlah kita belanja pada perkara yang tidak sepatutnya ataupun tidak bermanfaat. Jadi kelegaan, ketenangan hati itu ada. Kemudian yang ketujuh, bandingkan rekod dengan perancangan keuangan yang telah dicatatkan supaya kita tahu kita ni berdisiplin atau tidak, ikut perancangan ataupun tidak. Kalau tidak, maka bulan depan kita kena aturkan semula. Bagi kita kadang-kadang perkara ini sangat remeh, ya, tetapi kebanyakan mereka yang berpisah, yang meleraikan ikatan perkahwinan, yang memohon fasakh, memohon khulu, talak dan sebagainya, kebanyakannya adalah di atas alasan masalah kefahaman antara suami isteri akibat daripada keuangan. Ya, kita rasa macam masalah keuangan aja pun ni pandai-pandailah berjimat, tapi akhirnya dia menjadi satu perkara yang besar bila banyak hutang tertunggak, bila nafkah tidak dibayar, ya, bila suami atau isteri terlalu mengawal perbelanjaan dan sebagainya. Jadi kebanyakan hal masalah rumah tangga itu datangnya daripada masalah keuangan. Lebih-lebih lagi hari ini ramai yang mungkin teruji dengan kehilangan pekerjaan walaupun secara sementara dia akan memberi kesan kepada perbelanjaan harian ataupun bulanan. Jadi bukan satu benda yang remeh lah, ya, dan cara kita mengatur perbelanjaan itu satu perkara yang besar. Dan jangan panik atau kecewa jika kita tidak dapat mematuhi belanjawan dengan sepenuhnya kerana ia mengambil masa dan memerlukan latihan, ya, dan juga nak ubah tabiat manusia ni. Kita ada dah orang yang dia memang jenis boros. Kahwin pula dengan pasangannya pun boros juga. Ini memang kenalah. Ya, akhirnya dia tidak pernah cukup dan dia akan berbelanja pada perkara yang bukan mengikut keutamaan. Ya, dan mungkin banyak perkara yang dia tak dapat penuhi dalam mencapai kerukunan rumah tangga disebabkan sifat boros tu. Ya, apatah lagi kalau seorang boros, seorang jenis berjimat pun masalah juga. Ya, yang seorang yang boros ni bagi dia itulah dia. Ya, sebelum dia kahwin, masa dia duit sikit ke, dia duit banyak ke, itulah dia. Dia memang berbelanja. Beli makanan sampai tak tahu siapa yang nak makan. Ya, letak di rumah sampai berkulat-kulat. Ya, sampai tak tahu dah mana nak simpan makanan terlalu banyak. Tapi yang seorang lagi ni, Masya Allah. Ya, daripada kecil lagi dia ajar kalau makan nasi, jangan tinggal sebiji pun dalam pinggan. Mesti habiskan. Ya, kalau membeli belah dan sebagainya, kena pastikan yang kita beli tu yang kita tulis dalam senarai aja, tak boleh lebih kalau boleh lah. Ya, tak boleh lebih, jadi kena
kena sangat berhemah, ya, tiba-tiba pasangan dia pula jenis yang asal nak beli dia tak fikir dia akan beli. Jadi ini pun jadi satu masalah sebab dia melibatkan tingkah laku. Ya, jadi kita nak tukar ataupun nak ubah tabiat ini mengikut keperluan dan juga kemampuan kita. Jika pendapatan bertambah atau pendapatan berkurang, kita kena buat satu perubahan. Ya, ramai orang hilang pekerjaan. Sebelum ini ada pekerjaan, boleh bayar 2 kereta setiap bulan ansuran. Bila hilang pekerjaan, satu kereta pun dia tak boleh bayar ansuran. Jadi macam mana dia nak menghadapi keadaan itu? Jadi ini perlukan kepada pengurusan yang baik. Ya. Siapa yang akan menguruskan pelan keuangan kita dalam rumah tangga? Tak ada orang lain. Memang kita berdua lah. Ya, suami dan isteri. Jadi buku ini mengingatkan kita untuk mengamalkan pengurusan keuangan berhemah sebagai budaya hidup. Dan kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang disebut di sini waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang yang berjaya. Bakhil pun salah, wala tubazir tabzira, membazir pun salah. Ini nak duduk di mana ni? Ya, membazir pun salah, bakhil pun salah. Jadi kita kena duduk tengah-tengah. Ya, jangan sampai tak belanja. Kena belanja. Sebab memang kita ada keperluan terhadap harta benda. Jadi belanja, tetapi kena tahu batasannya, melihat kepada kemampuan kita. Jangan melihat kemampuan orang lain. Kemudian Allah sebutkan wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas dan tidaklah bakhil kedekut, dan sebaliknya berbelanja ataupun perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana antara kedua-dua. Maknanya antara boros dengan bakhil. Jadi kita perlukan latihan. Ya, ramai yang biasanya dia rasa dia sudah tengah-tengah dah. Tidak bakhil, tidak boros. Tapi bila dia berkawan, bersosial, kenal ramai orang baru, dia tahu, oh ada orang lebih boros daripada dia. Ada orang lebih bakhil daripada dia. Jadi itu semua adalah pengajaran-pengajaran untuk kita membuat satu tindakan yang terbaik dalam keluarga. Ya, jadi selesai insya-Allah dalam bab pengurusan keuangan. Jadi kita nak masuk ke dalam isu pendidikan dalam rumah tangga. Ya. Dalam muka surat 98 ini kita masuk dalam pendidikan. Kita tengok ada berapa banyak tajuk pendidikan ini untuk kita cuba fahami, kita kupas dan jiwai insya-Allah. Dia sampai ke muka surat 112 dan kesimpulan hingga 114 insya-Allah. Kalau boleh kita habiskan hari ini lagi baguslah. Okey, dari segi pendidikan, puan-puan sekalian, terdapat kekeliruan dan salah faham berhubung dengan ilmu fardu ain dalam masyarakat kita, kerana rata-rata berpendapat bahawa ilmu fardu ain ini, bila sebut fardu ain, dia berhubung dengan masalah bersuci, masalah najis, masalah solat sahaja, masalah puasa sahaja, masalah rukun iman, masalah rukun Islam dan huraian dan sebagainya. Sebab apa kita bila sebut fardu ain kita nampak yang itu sahaja, kerana itu adalah asas yang kita belajar dalam kurikulum yang rasmi. Ya, kalau masuk sekolah, kelas kafah contohnya, mula-mula sekali rukun iman, rukun Islam, kemudian beza antara iman dan ihsan dan sebagainya. Ya, jadi itu asas. Jadi semua orang biasa tahu. Tapi yang salahnya bila kita menganggap fardu ain itu je lah. Tak ada dah yang lain. Sebenarnya fardu ain ini ilmu yang sangat luas, ya, dan paling asas berhubung dengan fiqh ibadah dan juga tauhid ataupun akidah. Jadi itu fardu ain, satu kewajipan untuk kita pelajari. Dan pada peringkat ini amat sesuai bagi kanak-kanak tahun 1 hingga tahun 4. Manakala bagi anak-anak kita di tahun 5 dan seterusnya baru dia belajar tinggi sikit. Ya, dia belajar apa? Fiqh munakahat, fiqh ibadah, dia belajar akidah, fiqh muamalat, fiqh jinayat dan juga ilmu akhlak pada tahap yang lebih tinggi. Ya, jadi
kita ni belajar ilmu-ilmu ni semasa berada di mana. Kalau yang sekolah agama daripada darjah 1, memang diperkenalkan dengan mata pelajaran diniyah ini daripada awal. Daripada darjah 1 lagi dah belajar fiqh. Darjah 1 dia dah belajar tauhid, dah belajar akhlak, dah belajar sirah, dah belajar tajwid. Itu kalau sekolah agama. Ya, tetapi dia lebih asas dan makin rumit apabila dia naik ke tingkatan ke tahun-tahun yang lebih tinggi. Jadi dia adalah satu perkara yang bersabit dengan ilmu asas bagi setiap Muslim untuk faham kerana dia berkait dengan kehidupan. Ya, kalau dalam hidup kita ini kita kena belajar untuk basuh tangan dengan betul. Ya, kena belajar basuh tangan dengan betul. Kalau tidak, kita basuh tangan dengan apa yang kita rasa betul, tetapi tidak semestinya betul. Jadi yang kita nak belajar dalam ilmu-ilmu asas, fiqh ibadah, fiqh muamalat, fiqh jinayat, tauhid, kita nak belajar tentang tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya, itu secara asas dan dia semakin meningkat apabila meningkatnya usia dan kematangan kita. Jadi anak-anak ini perempuan perlu diberikan pendidikan agama. Dia kalau saya tak kata perlu, saya kata wajib. Diberikan pendidikan agama, iaitu 3 sendi yang menjadikan ianya berkait antara satu sama lain dalam kehidupan kita. Ya, contohnya akidah dan ibadah. Kalau tengok dalam muka surat 99 itu kita ada beberapa sendi ya utama sekali yang kita perlu pelajari, dan akhlak, munakahat, jinayat dan muamalat adalah satu ilmu yang mutlak, ya, yang mana bila kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari kita baca surah Al-Fatihah, dan dalam surah Al-Baqarah sebanyak 186 ayat Allah yang kurniakan jalan yang lurus itu mengikut fasa pertama dan menceritakan kepada kita tentang akidah dan akhlak, dan ini adalah kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ya, yang kita sebut sebagai ayat Makkiyah. Ya, dan juga yang turun di Madinah kita sebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ya, jadi contoh surah yang tergolong dalam kategori ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah ini ialah surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Ma'idah, surah An-Nur, surah Al-Fath, ya, Mujadalah, surah Jumu'ah dan pelbagai lagi lah, termasuk surah Hujurat dan sebagainya. Ya, jadi 3 sendi utama yang kita boleh lihat dalam kitab ini di muka surat 99. Ya, yang pertama sekali adalah IQ, yang kita sebut IQ itu daripada usuluddin dan falsafah. Ilmu usuluddin dan ilmu falsafah ini bertujuan menjadikan kita orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Kita tahu macam mana nak menjadi orang yang meningkat imannya. Kita tahu macam mana nak jadi orang yang meningkat takwanya kepada Allah. Kita tahu nak jadi orang yang kalau kita buat amal soleh, ia menjadi amal soleh. Dia tidak menjadi sia-sia. Macam mana nak tahu 3 perkara ini? Kena belajar usuluddin dan juga ilmu-ilmu falsafah. Jadi macam mana kita nak belajar ni? Usuluddin dan falsafah tidak ada dalam kurikulum pengajian kita, melainkan kita belajar agama. Itu pun di peringkat rendah tidak ada usuluddin dan falsafah, dia ada di peringkat tinggi. Tapi di peringkat tinggi itu pilihan. Jadi sama ada kita nak belajar meneruskan pengajian yang lebih tinggi dalam bidang usuluddin, atau kita nak belajar dalam bidang syariah, atau kita nak belajar dalam bidang dakwah. Itu kita punya pilihan. Dia bukan satu kewajipan. Tetapi sebenarnya dia adalah satu ilmu yang wajib kepada setiap orang yang ingin beriman kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan iman. Ya, jadi apa yang saya boleh katakan di sini ialah kalau belajar di universiti dalam bidang pengajian yang lebih tinggi, kita belajar usuluddin atau syariah atau dakwah, ia sangat terperinci. Ya, sebab pengajian 4 tahun, 8 semester. Ya, apa yang diperincikan single 4 tahun nak kena belajar. Ya, berbanding dengan kita yang belajar dalam kuliah-kuliah biasa, kuliah duha, kuliah muslimat, kuliah zuhur dan sebagainya itu. Ya, sudah pasti dia berbeza, tetapi asasnya,
Ya, asasnya kena tahu macam mana nak meningkatkan iman, macam mana nak jaga iman, macam mana nak meningkatkan takwa, macam mana nak benar-benar ikhlas dalam ibadah. Ya, itu kita kena tahu. Jadi ini adalah perkara yang kita kena pastikan ia berlaku dalam pendidikan kepada anak-anak. Ya, kita tak payah panggil anak kita, anak-anak mari sini hari ni kita belajar usuluddin. Ya, aduh. Ya, dengar tajuk pun anak dah mengantuk dah. Ya, esok pukul 4 hingga 5 petang kita belajar ilmu falsafah. Apa jadi dengan anak? Bukan anak lah, dengan mak pun tidur. Ya, bukan itu yang kita nak hasilkan supaya anak-anak kita ikut. Kita nak output yang kita berikan adalah dalam bentuk praktikal ataupun amali. Ya, contohnya bila kita nak bagi sedekah, ya, anak-anak tengok kita nak bagi sedekah ni, mak nak bagi sedekah ni. Okey, kita tunjuk cara, jangan ada sesiapa yang tahu berapa yang kita masukkan dalam tabung sedekah tu. Ya, tapi anak-anak tanya-tanya, berapa tu mak, berapa tu mak? Tak boleh. Kalau kita nak sedekah, kalau boleh jangan orang tahu berapa kita letak. Sebab apa? Kalau kita letak banyak, kita tidak mahu orang ada rasa kagum dan ingin memuji, maka kita mula rasa takabur. Kalau kita letak sikit, jangan sampai kita takut orang kata kita kedekut. Maka kita mula bersangka buruk dengan orang. Padahal orang tak kata kita kedekut. Ya, kita yang rasa, nanti kan orang kata kita kedekut. Mulalah, dia tu mesti kata aku kedekut tu, pandang-pandang. Tak ada pun. Ya, jadi kita ni yang berdosa sebab sudah bersangka buruk dengan orang. Jadi secara amalinya, kita nak mendidik anak kita beramal soleh melalui sedekah. Jangan sampai orang tahu kalau boleh. Tambah-tambah sekarang boleh bank in kan. Kita bank in, kita tak cakap pun kita yang memberi. Ya, orang yang menerima pun tak tahu siapa yang menerima. Agak-agak sedekah tu ikhlas atau tidak? Ikhlas kan? Sebab tak ada siapa yang tahu. Ya, walau sedikit pun kita tidak rasa malu, kalau banyak pun kita tidak rasa bangga. Sebab kita mahu Allah sahaja yang tahu. Jadi itu cara mendidik anak kita dari sudut usuluddin dan falsafah. Untuk menjadi orang yang melakukan kebaikan dan ia dihitung sebagai amal soleh. Jadi tidaklah kita namakan usuluddin. Kemudian yang kedua adalah dari segi ilmu fiqh. Okey anak-anak, malam nanti jangan tengok TV, pukul 9 malam hingga 11 malam, Mama nak ajar ilmu fiqh. Dahlah malam. Jumaat malam Sabtu pula tu. Ya, esok cuti belajar ilmu fiqh pula 2 jam tengah malam. Jadi anak-anak kita pun tak apalah sebab mak yang suruh kita semua dengar, tapi agak-agak dia dengar tu dia dapat ke membudayakan ilmu itu dalam kehidupan seharian. Ya, atau dia faham secara teori sahaja. Mungkin dia faham secara teori sahaja daripada apa yang kita sebut dan apa yang kita cerita, tapi amalinya dia tak boleh bayang. Jadi kita sebagai ibu lebih baik terus kepada praktikal, tapi bila dia tengok apa yang kita buat, barulah kita terangkan hikmahnya. Apa yang dia belajar ni? Ya, jadi ilmu fiqh ini selalunya berkait dengan apa, perempuan? Kalau sebut fiqh, perempuan fahamkan apa? Ataupun fiqh. Apa yang kita faham? Kita tunggu jawapan ni. Sampai pukul 2 kita tunggu. Kan selalu kan dengar orang sebut kan? Kalau orang sebut syariah, itu tentang apa? Tentang undang-undang ya, undang-undang Islam lah kan? Kalau fiqh, tentang hukum. Dalam solat ada fiqh ataupun syariah, ada dakwah, ada usuluddin, ada macam-macam, tasawuf pun ada. Dalam solat saja. Tapi yang kita nak cabang yang mesti anak-anak kita tahu ni daripada 3 ni, yang pertama tadi dah sebutkan usuluddin dan juga falsafah, yang kedua ni adalah fiqh, iaitu tentang hukum. Bila kita buat sesuatu, kita terus bagi tahu anak-anak, sekarang dah nak dekat raya Korban kan, Aidil Adha,
Jadi ada dah yang sekarang ni duk plan nak korban di mana, nak korban berapa bahagian, nak korban dengan siapa, ya lembu ke, kambing ke, kerbau ke, unta ke. Ya, kalau kita libatkan anak-anak dalam perbincangan, nak bincang ni, nak korban dekat mana ni, nak balik kampung mana ni, ya, nak korban lembu ke, kambing ke, berapa bahagian, siapa nak buat korban ni tahun ni. Jadi kita selitkan dari sudut fiknya, korban ini hukumnya sunat muakkad. Dah masuk hukum dah tu, dah masuk fiqh dah tu ya. Sunat muakkad itu macam mana? Sangat-sangat dituntut, dia hampir saja kepada wajib. Jadi beza sunat biasa dengan sunat muakkad adalah sunat muakkad lebih digalakkan. Ya, hampir-hampir wajib. Jadi antara sunat muakkad ini ialah melakukan korban pada orang yang mampu. Jadi kita ni kalau mampu beli baju beberapa kali setahun, mampu beli handbag mahal, ya mampu beli kereta mahal, mampu pergi makan restoran mahal, mampu pergi duduk hotel mahal, maka kita mampu untuk melakukan ibadah korban sekali setahun. Dan bila kita ada kemampuan itu, kita boleh masuk dah dalam kategori sunat muakkad untuk kita. Jadi maknanya sangat-sangat dituntut. Ya, tak boleh tak mampu sungguh baru kita tak buat. Tapi selagi kita ada peruntukan yang kita boleh gunakan, kita memang kena melakukan ibadah ini. Jadi itu kita cerita kepada anak-anak. Ya, bersugi sebelum solat. Nabi tak pernah tidak bersugi untuk menunaikan solat. Tapi bersugi itu dengan cara, bukan dengan macam kita lah, ada berusnya kena duduk kat singkinya, kena ada ubat gigi, tidak begitu. Sugi dengan kayu tu kan, kayu sugi tu. Jadi berdiri di saf sebelum akad takbir bersugi. Lepas tu simpan kayu sugi dalam poket. Itu sunat muakkad. Jadi kita setiap kali nak solat, kita berus gigi tidak? Berus gigi setiap kali solat 5 waktu. Tak buat tak apa, sah solatnya. Tetapi itu sunat muakkad. Jadi kalau rasa Allah nak ambil sunat muakkad, nak bersugi. Jadi adalah kayu sugi, tak apa. Dia tak sepatutnya kena gosok gigi macam biasa. Jadi itulah antara perkara yang berkaitan dengan fiqh. Jadi kita faham kan? Fiqh tadi. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf ataupun EQ. Ya. Fiqh tadi SQ. Kemudian tasawuf, ya, mengurus 7 anggota zahir, membersihkan hati daripada sifat keji dan menghiasi hati dengan sifat terpuji. Ya, ini memang susah ni, sangat subjektif. Jadi dia banyak bersifat nasihat kepada anak-anak kita. Ya, kalaulah mereka melihat ada sesuatu yang berlaku dan mereka tersebut, terlafaz. Ya, dan selalunya apa yang mereka lafazkan itu apa yang datang daripada hati dan jiwanya. Ya. Kalau yang disebut itu adalah satu perkara yang kita rasa kurang baik, sekiranya dibiarkan, kita mesti terus nasihatkan dia. Dan apabila dia tahu macam mana menguruskan hati supaya sentiasa terjaga dan bersih, memandang orang dengan pandangan yang bersih, bersangka dengan orang dengan sangkaan-sangkaan yang bersih, maka itu adalah tasawuf. Kena minum air ni. Jadi macam mana kita nak didik anak-anak kita dengan ilmu tasawuf? Ya. Esok malam, ni nak cuti sekolah dah kan? Nak cuti sekolah dah, okey, hari Isnin cuti sekolah, mak balik kerja, pukul 8 malam, pas maghrib kita belajar tasawuf. Sampai Isyak. Oh, debar dah lah anak kita tunggu. Hari ni baru Jumaat, hari Isnin nanti ilmu tasawuf. Anak baru darjah 3 nak belajar tasawuf. Dia pun cubalah faham, tapi dari segi praktikalnya dia tak dapat. Ya, tapi dalam kehidupan seharian kita, kita terus buat satu latihan. Bila anak kita bercakap dan cakapan itu menunjukkan hati yang tidak diurus dengan bersih dan suci. Ya, sebab dia bersangka buruk dengan orang. Maka kita terus katakan, ini adalah satu perkara yang berkait dengan
EQ kita, ya, ilmu-ilmu tasawuf. Bila kita melihat sesuatu, pandangan kita mesti sentiasa ke arah bersangka orang itu baik, bukan bersangka orang itu tidak baik. Walaupun yang kita lihat itu satu perkara yang mungkin lebih kepada tidak baik. Munasabah kalau kita katakan ini tidak baik, tetapi kita mengajar anak kita supaya sentiasa memandang dengan pandangan yang bersih dan suci. Ya, tapi tidak bermakna kita bersangka baik semua perkara, jadi semua benda baik, tak ada benda yang tidak baik walaupun benda itu tidak baik, tidak begitu. Jadi urus hati. Ya, dalam hal ini dia bukan satu benda yang mudah. Kita yang dewasa ini pun sebenarnya nak ubah daripada sentiasa bersangka buruk kepada sentiasa bersangka baik itu perlu masa juga. Ya, perlu latihan, ya, perlu berdamping dengan orang-orang yang sentiasa bersangka baik. Kalau kita berdamping dengan orang yang sentiasa suka bersangka buruk dengan orang, dia suka buat kesimpulan-kesimpulan yang negatif tentang orang lain, maka kita pun jadi begitu. Ya, jadi kalau boleh kita dapat berkawan dengan ramai orang, kan kita tengok kalau dengan orang ni kita terus rasa macam bersih je hati. Ya, kalau duduk dengan orang ni terus rasa kusut masai lah hati kita ni. Jadi cubalah elakkan daripada bersama dengan orang-orang yang sentiasa bersangka buruk kerana kita nak meningkatkan EQ kita. Dan insya-Allah, ya, perwatakan yang lahir daripada anak-anak ataupun kita yang mempunyai kekuatan sendi tiga yang utama ini, kita mudah berlapang dada, kita mudah berfikiran terbuka dan rasional, kita mempunyai jiwa yang tenang dan juga hidup yang bersyariat. Ya, jadi itulah yang kita nak pun sebenarnya. Ya, dalam tiga-tiga ni dia bukan satu benda yang susah. Kita boleh kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Kenapa jadi tekan? Tadi ada sambutan hari raya di Using. Minum air batu banyak. Tapi tak batuk. Sekarang baru rasa kering. Okeylah. Tak ada yang nak bertanya kan setakat ni? Jadi dalam muka surat 100 ini, ya, dalam muka surat 100, 3 sendi agama atau dikenali dengan ilmu fardu ain dalam pendidikan Islam yang saling berkaitan antara satu sama lain adalah kita wajib belajar. Jadi ilmu fardu ain ini kita wajib belajar. Ya, yang mana ilmu fardu ainnya yang kita dah sebutkan tadi dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita sebagai cara hidup, ya, untuk kita lawan kehidupan yang tidak bersyariat. Ya, kalau kita tidak faham fardu ain ini, mungkin kita ikut satu kehidupan yang kita tak tahu pun itu sebenarnya tidak bersyariat. Ya, saya teringat beberapa contoh dari segi kita nak mengajar anak-anak kita menghormati orang tua. Kan itu nilai murni dalam masyarakat kita, kan, menghormati orang tua. Dan cara kita sentiasa diperingatkan menghormati orang tua ialah yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Sehingga kita lupa untuk menghormati orang yang lebih muda daripada kita. Dan kita lupa untuk menghormati orang yang sebaya dengan kita. Sebab kita sentiasa diperingatkan untuk menghormati orang tua. Yang sebenarnya kita menghormati semua orang. Ya? Betul tak macam tu? Hormat orang tua, itu tak salah. Tapi tak cukup. Ya? Dan bila nak hormat orang tua itu macam mana caranya? Lalu depan orang kena tunduk. Kalau kita duduk, ada orang tua berdiri, kena bagi duduk. Tapi kalau orang tak tua, tak berapa bagi, ya. Jadi Rasulullah SAW sewaktu bersama dengan para isteri baginda, sajalah berehat-rehat, Fatimah, anak Nabi, datang ke arah Nabi dan isteri-isteri baginda pada masa itu, dan Nabi bangun, Nabi hulur tangan anaknya bersalam, kemudian mereka berpelukan, kemudian Nabi bangun daripada tempat duduk. Sebenarnya Nabi bangun dah masa bersalam dengan anak tu, Nabi dah bangun. Ya, kemudian Nabi suruh Fatimah duduk dan Nabi berdiri. Apa yang kita belajar dari situ? Menghormati orang tua?
Kita belajar tentang, mungkin kalau dari segi pendidikan anak-anak, kita membuat satu amali, itulah caranya menghormati orang. Jadi anak-anak kita nanti buat macam itulah pada orang. Sebagaimana ayah buat ni. Ya, itu amali. Kemudian kita juga mengajar anak-anak supaya menyambut tetamu. Dia orang yang baru sampai. Ini orang yang telah duduk-duduk. Jadi orang yang baru sampai itu yang disambut oleh orang yang dah duduk di satu tempat. Jadi tak kira orang yang datang itu anak ke, cucu ke, adik ke, atuk ke, ayah ke, lebih-lebih lagi kalau ibu dan ayah. Jadi soal menghormati orang ini soal yang subjektif tetapi perlu difahami dengan betul supaya kita mengangkat prinsip agama itu dalam bentuk yang betul. Kalau tidak, dia menjadi nilai murni dalam masyarakat yang baik tapi tidak cukup. Ya, begitu juga dalam contoh, saya selalu sebutlah soal rotan anak ni. Saya selalu sebut, bukan tidak boleh kita marah, kita rotan, kita pukul. Bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh adalah bila kita tidak cukup mengajar, tetapi kita sibuk menghukum. Ya, sebab asasnya ialah menghukum itu satu perkara yang terakhir. Hukum untuk menyelamatkan mereka daripada terus berdosa. Itu sebab kita menghukum. Bukan sebab kita marah. Ya, menghukum kerana nak menyelamatkan mereka dari terus berdosa. Jadi sebenarnya nak menyelamatkan mereka daripada berdosa itu bukan bermula dengan hukuman, tetapi bermula dengan pendidikan, penerangan, tarbiyah, cerita, tekankan, fahamkan, bagi contoh, amalikan, tunjukkan budaya yang baik dan sebagainya. Dan bagi masa, sebab kita tak boleh ajar hari ni, esok dia dah jadi baik dah sampai mati. Tak. Ajar hari ni mungkin 3 tahun lagi baru jadi baik. Ajar hari ni mungkin 6 tahun lagi baru dia betul-betul ikut apa yang kita ajar. Jadi bagi masa. Tapi setelah kita ajar, kita mantapkan dalam tempoh masa begitu, akhirnya dia tetap tidak patuh. Maka waktu itu kita perlu mengambil tindakan untuk memastikan dia tidak terus berdosa. Macam mana? Kalau marah itu menjadikan satu tindakan yang terbaik untuk kita, marahlah. Marah dalam bentuk macam mana? Boykot boleh marah. Boykot boleh. Macam mana boykot? Dalam perundangan, boykot ini adalah sebahagian daripada takzir. Satu hukuman yang boleh diberikan oleh hakim dalam mahkamah. Ya, boykot. Ataupun kita taklah masuk penjara. Sebab hukuman ni hukuman di rumah saja, ya. Kita mungkin bagi nasihat dan juga peringatan. Itu satu hukuman. Ataupun kita kata kita nak takdib melalui hukuman rotan. Rotan dengan cara yang betul. Jadi di sini inilah kebanyakan perkara yang sebenarnya baik tetapi tidak cukup. Ya. Rotan itu boleh baik untuk mengajar, mendidik, tetapi tidak cukup hanya dengan rotan, tetapi perkara lain yang kita kena faham. Jadi anak-anak kita sering dinasihatkan agar menuntut ilmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya, kata buku ini, nasihat ini tidak tepat. Ya, sebenarnya yang betul adalah anak-anak ini digalakkan mencari ilmu, dinasihatkan mencari ilmu untuk menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah. Dan menjadikan mereka, Allah jadikan manusia ini dengan pelbagai minat, potensi, kebolehan yang berlainan. Jadi, asas kepada ilmu yang kita nak pilih itu mesti berasaskan apa yang kita minatlah kalau boleh. Perempuan semua sekarang ini dengan kerjaya ni asalnya adalah minat, belajar dan terus berkejaya mengikut minat atau kebetulan atau paksaan atau macam mana? Boleh ingat balik tak? Paksaan. Tak kisahlah kan, kalau paksa pun akhirnya berjaya. Kalau minat dan kita terus cenderung kepada perkara itu dan kita pun memilih pengajian itu dan kita berkerjaya dengan itu, alhamdulillah. Ya, memang kita akan menjiwai kerja kita sebab itu adalah pilihan. Contoh kerja yang selalu orang perlukan jiwa ni memasak. Kan? Kalau tidak menjiwai, dia paksa jadi chef. Kena paksa jadi chef. Boleh tak? Boleh? Boleh. Tetapi dia tidak menjiwai. Dia tidak akan buat kerja lebih daripada sepatutnya.
Dia buat mengikut disiplin yang tertentu. Buat kerja 8 sampai 5, dia pun buatlah 8 sampai 5. Ya. Tetapi kalau yang menjiwai 8 sampai 5 dia buat, dia rumah dia balik sambung lagi. Bukannya kerana dia bekerja, tetapi kerana dia sudah menjiwai. Jadi orang yang menjiwai ini dia selalu blend dengan kerjaya, dia tidak ada isu dari segi nak menyeimbangkan kerjaya dengan hidupnya. Sebab hidupnya adalah kerjayanya, kerjayanya adalah hidupnya. Yang ni orang yang selalu cemerlang dalam kerjaya. Ya. Jadi anak-anak kita ni kalau boleh bila kita sebutkan tentang ilmu sebab kita nak mereka jadi orang yang beramal dengan betul. Itu yang kita tekankan. Bila mereka belajar matematik, maka mereka tahu bilakah waktunya 1/3 akhir malam. Bila belajar matematik, dia tahu bilakah kiraan masuk waktu solat yang tepat untuk dia melakukan ibadah. Bukan sekadar pandai untuk menjawab kiraan matematik, tambah, tolak, bahagi, darab dan sebagainya. Dia ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi kita nasihatkan. Kemudian terdapat 3 minat, potensi dan kebolehan utama manusia ni ya. Akademiknya, kemahirannya dan keusahawanannya. Walau bagaimanapun ramai ibu bapa yang terlalu mementingkan akademik semata-mata dan gagal mengenal pasti minat, potensi dan kebolehan anak yang sebenar kerana ini boleh merugikan anak, ibu bapa, negara dan umat Islam seluruhnya. Jadi kita kena hargai juga anak-anak yang mempunyai kemahiran yang tinggi tetapi kurang dari segi akademik. Kita nak, sebab kita secara biasanya kita melihat pencapaian akademik itu adalah ukuran kebijaksanaan manusia. Ya, kita tidak mengukur kebijaksanaannya dari segi kemahiran ataupun keusahawanan, skill keusahawanan. Jadi macam-macam perkara sebenarnya yang kita perlu faham dari sudut kecemerlangan dalam kehidupan manusia, ya, tidak semata-mata kerana akademik. Dan selain kemahiran hidup bermasyarakat, bersosial dan kepimpinan, anak-anak juga memerlukan pendidikan dalam kemahiran berdaya saing bagi membimbing hidup mereka dalam dunia yang penuh cabaran ini dengan sempurna. Saya terbaca satu buku yang mengatakan perbezaan antara anak-anak dulu dengan anak-anak hari ini. Anak-anak dulu kuat jati dirinya, pandai mengurus masalahnya dan juga lebih cekal kerana mereka sentiasa dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan ibu bapa. Tetapi hari ini kita mendidik anak-anak kita, bila tahu anak kita dalam masalah, maka kita kata kita selesaikan. Kita tu ibu bapa. Ya, jadi anak-anak ni dia mungkin create masalah, tapi akhirnya yang menyelesaikannya ibu bapa. Jadi dia tidak ada skill menyelesaikan masalah. Tapi anak-anak dulu, contohnya ya, pergi sekolah naik basikal tayar pancit. Jadi macam mana nak sampai ke sekolah atau nak balik semula ke rumah ni, on the way nak pergi sekolah tayar basikal pancit. Nak terus ke sekolah atau nak balik? Dulu tak boleh nak telefon. Dan dulu bukan satu benda yang mudah nak menyelesaikan masalah itu. Jadi dia ni akan fikir, ni dekat lagi ke dengan sekolah atau dekat dengan rumah ni? Kalau dekat dengan rumah, balik. Kalau dekat dengan sekolah, pergi sekolah. Tapi kalau balik rumah, memang confirm tak akan pergi sekolah hari itu. Sebab rumah dah tak ada siapa-siapa dah. Semua orang dah pergi kerja dan pergi sekolah. Jadi kalau dia pergi sekolah, dia mungkin penat sikit lah pasal dia kena tarik basikal yang pancit. Sekurang-kurangnya dia sekolah. Itu dia fikir. Tak ada siapa yang bantu pasal dia seorang-seorang. Ya. Kemudian hari ini sekiranya itu berlaku, apa agaknya penyelesaian anak-anak kita? Tak ada telefon juga kan? Lagi sekolah tak boleh bawa phone kan? Adakah sama cara mereka menyelesaikan masalah? Ataupun dia mungkin pergi jumpa orang yang duduk di situ, minta tolong boleh tak telefon ayah saya? Bagi tahu dia tayar basikal saya rosak, saya tak boleh pergi mana-mana, tolong ayah datang sekarang juga tempat dia duduk.
Ada tak possibility tu? Mungkin dia akan tanya, ataupun ada orang yang tolong, ya, pak cik, ada seorang pak cik ke seorang mak cik ke, dia kata, kenapa ni dek, mesti terus boleh tak pak cik tolong telefon ayah. Dah, apa yang ayah akan buat kalau orang tu telefon? Selesaikan sendiri ya. Ayah tak boleh tolong sebab sekarang tengah chair meeting, tak boleh nak buat apa, fikir sendirilah macam mana nak selesai. Mak letak telefon, macam tu kah? Ah, Boleh tak nak buat macam tu? Boleh kalau nak buat macam tu. Okey, ayah ambil maklum. Tapi selesaikan sendiri sebab ayah tak boleh tolong sekarang. Itu kalau ayah tu memang nak melatih anak-anaknya mengharungi cabaran itu dengan sendiri, ya, secara berdikari. Tapi kita tahu anak kita duduk mana sekarang. Kita tahu apa yang berlaku pada dia. Atau bila orang telefon saja, kita kata, kat mana? Tunggu. Jangan ke mana? Ayah sampai lagi 5 minit. Sampai ayah dia, selesailah masalah anak tu. Kan? Jadi macam mana kita nak melatih anak itu jadi orang yang cekal, orang yang berfikir, orang yang akan menghadapi apa jua cabaran dan rintangan dalam hidup ni dengan akal dan juga ilmu dan juga motivasi dan semangat diri. Jadi kurang, betul tak? Kurang. Jadi kita nak compare generasi dulu dengan generasi hari ini, yang mana lebih lasak sebenarnya? Dulu lebih lasak. Kita sendiri mengaku, walhal kita ibu. Kita yang menjadikan generasi hari ini tidak lasak. Betul tak? Anak-anak main sikit, jangan nanti jatuh. Salah ke? Betul tu. Kalau jatuh kan susah, berdarah kepala lah. Kena pergi hospital, tak payah pergi sekolah, mak kena ambil cuti, orang semua susah. Memang. Ya, tetapi macam mana kita nak latih mereka dengan modul-modul ketahanan diri yang kita sendiri cipta sesuai dengan anak kita, tapi dalam premis yang selamat. Ya, jadi itu kita kena fikir sendirilah, dia tak ada dalam kitab ni. Ya, tetapi ia still berkait dengan kemahiran menyelesaikan masalah anak-anak kita. Ya, dan juga itulah kalau anak-anak duduk asrama, ya, tak boleh balik sendiri, kita ambil. Kemudian kita hantar. Saya ingat dulu saya balik daripada asrama, tambang bas RM2, Kota Baru, Pasir Putih. RM2, tambang bas. Dan kita kena tahu jadual bas daripada sekolah tu nak balik ke rumah. Ini bukan harian ni duduk asrama. Jadi balik hari hari Khamis, Jumaat cuti. Hari Sabtu petang, barulah ke asrama balik semula. Jadi berat mana beg, usunglah. Ya, jauh daripada asrama nak ke stesen bas, jalan kaki. Kemudian rasa tak selamat sebab bila berjalan kaki dengan beg yang berat dan sebagainya tengah panas, ada kadang-kadang kena usik dengan orang. Ya, ada kadang-kadang tengah jalan tu ada orang buka seluar pun ada. Orang yang ada masalah tu lah, masalah mental. Dia buka seluar, kita pun dengan beg yang berat tu lah berlari tak cukup tanah. Boleh pula menyelamatkan diri. Ya. Kemudian sampai dekat bas, kadang-kadang bas baru je pergi, terlepas. Sebab masalah tadi tu lah, punyalah lari, jadi kalau sesat, pusing balik cari bas. Bas dah tinggal. Nak tunggu bas terusnya lagi 1 jam. Tunggulah dalam keadaan berdiri, tengah panas 1 jam bas nak datang. Tapi saya terfikir, mak saya tak pernah tahu pun tentang itu. Dia tahu sampai rumah. Kan? Kemudian bila dah esok hari Ahad sekolah, hari Sabtu pergi ke asrama balik. Macam mana nak pergi? Naik bas. Tapi apa masalah, apa yang berlaku, dia tak tahu. Dan saya pun tak cerita. Tapi kita hari ni, kalaulah kita tahu, okey, anak kita kalau dia pergi asrama, itulah yang dia akan jumpa. Mungkin ada orang yang usik, ada orang yang ada masalah mental, mungkin ada orang pegang dia, mungkin dia berat, mungkin dia lintas jalan tak tengok betul kiri kanan. Betul tak kita fikir? Akhirnya apa yang kita buat? Mak hantarlah. Kan? Bukan semua orang macam tu. Ya? Tak apalah mak hantar. Tak apalah mak ambil. Ya, jadi macam mana generasi yang kita bina? Anak mak lah. Okay? Jadi dia pula nanti mendidik anak dia, cucu kita tu macam mana? Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah modul bagaimana yang kita nak buat supaya anak itu terdidik dengan kecekalan dan kemahiran mengurus hidup, ya, dan belajar daripada pengalaman hidup untuk mereka jadi orang yang cekal.
ya, kuat jati dirinya, dan cara berfikir juga, ya, secara kritikal dan analytical sepatutnya diajar kepada anak, ya, di peringkat mereka sudah remaja supaya dia mengenali falsafah hidup, dan cara berfikir begini sepatutnya kita perluaskan dan praktikkan. Jadi macam mana ya cara berfikir yang kritikal dan analytical ni, ya, selalu kita bila asal aja dia ni anak kita, kita selalu anggap dia tidak matang sebab dia anak. Kita selalu anggap dia tak tahu sebab dia anak. Ramai anak yang lebih tahu daripada ibu ayah. Ramai anak yang lebih matang daripada ibu dan ayah. Ya, jadi kita selalunya lebih selamat kalau kita menjadikan anak kita sebagai rakan sebaya setelah mereka dewasa. Jadi kitalah tempat dia bercerita masalahnya. Kitalah tempat dia mengatakan apa sahaja yang dia rasa dalam hati dia, perasaannya, semua dia cerita pada kita, bukan kepada orang lain. Tapi dia cerita pada orang lain kerana kita menganggap mereka tidak setara dengan kita. Ya, jadi hormat ibu ayah tu memang kena kekal ada, tetapi dalam masa yang sama hormat mereka sebagai orang yang matang, ya, orang yang boleh berfikir, orang yang ada ilmu. Tapi kita itulah tadi sebab hormat orang tua. Ya, jadi bila hormat orang tua maka kita mengenepikan anak-anak dan sebagainya. Tetapi di situ kalau mengikut apa yang Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah melayan Usama bin Zaid, ya, bagaimana Rasulullah melayan Ali bin Abi Talib, orang yang muda, ya, jauh lebih muda daripada Nabi. Tetapi mereka menjadi pakar rujuk Rasulullah dalam bidang-bidang tertentu, walaupun mereka masih muda. Jadi itu yang kita nak. Anak-anak kita boleh menjadi pakar rujuk kepada kita dalam bidang-bidang tertentu yang kita tak ada ilmunya. Ya, saya ada anak yang kecil, darjah 2, dia seorang yang sebab dia sangat minat membaca, jadi dia banyak vocab yang dia tahu, tapi saya kalau nak tengok, saya kena tengok dictionary lah. Ya, tapi dia tahu sebab dia banyak baca novel dan sebagainya, darjah 2. Jadi banyak perkara yang saya akan tanya dia. Kadang-kadang saya buat-buat tak tahu. Kalau Prof Mahaya kata buat-buat bodoh. Okay? Sebab kita nak suruh dia mengajar kita. Kita dah tahu pun sebenarnya, tapi kita nak provoke dia supaya dia mengajar kita tanpa dia rasa boleh ke nak ajar orang tua? Boleh ke nak ajar mak? Kan dia kan anak, sepatutnya dia diajar. Tapi saya provoke dia, saya kata saya tak tahu, saya tak pernah dengar apa yang dia sebut ni, boleh tak dia explain? So dia akan cerita, sampailah kita dah tahu tapi kita buat tak tahu. Dia cerita kita dah faham, kita buat tak faham. Sebab kita nak lagi. Nak latih dia explain lagi, nak latih dia ajar lagi. Lama-lama dia rasa, oh, rupanya bukan semua benda orang tua tahu. Rupanya ada perkara-perkara yang orang muda lebih tahu. Jadi dengan itu dia sentiasa berebut-rebut mencari peluang untuk berkongsi pandangan. Jadi apa yang berlaku anak-anak begini, mungkin saya tengok cara dululah masa saya di UK dulu, kita tengok cara orang putih macam itu, ya. Jadi akhirnya dia sentiasa rasa penting untuk memberi pendapat. Ya, dia lain daripada konservatif culture kita lah. Kalau dulu kan, jangan cakap, orang tua tengah cakap ni. Tapi tak salah juga begitu. Betul juga begitu, tapi tidak cukup. Ya, kalaulah yang orang tua sedang bercakap itu ada salah, ada yang tidak tepat, anak yang tahu mungkin boleh maklumkan, boleh bagi tahu dengan cara yang beradab. Jadi itu yang kita nak, baru cukup. Ya, jangan bercakap dengan orang tua. Tak boleh. Itu betul, tapi tidak cukup. Jadi kita nak cukupkanlah dengan ilmu-ilmu yang kita belajar hari ini supaya kita tidak rugi dan tidaklah kita meninggalkan manfaat-manfaat yang ada sebagaimana apa yang Rasulullah lakukan semasa hayat baginda. Kalau tak ada pun orang bercakap, Rasulullah akan tanya, apa yang Ali rasa? Ya, ingat peristiwa Aisyah radhiyallahu anha sewaktu difitnah, mempunyai hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal As-Salami, difitnah oleh Abdullah bin Ubay. Ingat tak? Kan Nabi dalam perjalanan pulang daripada perang Bani Mustalaq, Aisyah naik tunggangan yang ada macam rumah kecil atas tu kan. Lepas tu Aisyah nak tunaikan hajat. Lepas tu turun.
And then Aisyah naik balik ke tunggangan, kemudian Aisyah perasan kalung dia hilang. Kalung itu kakak dia bagi. Asma binti Abu Bakar yang bagi, dia beli di Yaman. Dia sayang sangat kalung tu. Jadi bila hilang, dia tak ingat apa dah. Dia turun balik cari. Bila turun balik itulah yang orang tak sedar Aisyah turun. Jadi mereka berjalan dan Aisyah tertinggal. Tapi akhirnya adalah satu ahli rombongan yang memang dia akan duduk belakang sekali. Ada yang duduk depan sekali, rombongan duduk tengah-tengah. Yang belakang sekali sampai tengok Aisyah tertinggal, maka dia tahu dah ni mesti kena tinggal ni. Jadi dia bawa Aisyah, bukan bawa lah, dia suruh Aisyah naik tunggangan, dia pun tariklah tunggangan itu. Sampailah perjalanannya ke Madinah, dilihat oleh orang-orang yang busuk hatinya, kerja nak memfitnah saja, apa saja berkaitan dengan Nabi, disebarkanlah fitnah. Aisyah sudah mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain bersama berdua-duaan dalam perjalanan yang panjang. Lelaki itu adalah Safwan bin Mu'attal As-Salami dan yang memfitnah adalah Abdullah bin Ubay. Jadi bila hal itu berlaku, Aisyah pun sampailah ke rumah dia dalam keadaan tidak sihat. Jadi bila sampai, Aisyah daripada sampai saja, sehinggalah lama berhari-hari Aisyah tak keluar rumah sebab tak sihat. Tapi di luar rumah itu, orang semuanya bercerita tentang Aisyah dan fitnahnya. Yang fitnah dia ada hubungan sulit dengan orang lain. Tapi Aisyah tak tahu, pasal masa tu tak ada Facebook. Tak boleh, tak tahu cerita. Kalau sekarang tak keluar rumah lagi tahu cerita. Keluar rumah lagi tak tahu tak? Keluar rumah sibuk begitu begini sampai-sampai rumah orang kata, tahu ke ada kapal terbang terhempas? Kat mana? Orang tahu lama dah, kita tak tahu pasal tidak buka phone. Tapi orang dulu duduk dalam rumah tak tahu cerita. Jadi sehinggalah Aisyah rasa Nabi ni, kenapa Nabi ni macam lain je. Tak macam biasa melayan dia. Sampai dia kecil hati dan minta izin dengan Nabi, boleh tak dalam keadaan dia sakit ni, dia nak duduk rumah mak ayah dia. Jadi Nabi izinkan. Tapi Nabi memang tak tanya khabar pun Aisyah. Nabi tanya khabar orang lain. Aisyah sihat. Aisyah kecil hati. Jadi baliklah rumah mak ayah dia. Dan Nabi datanglah ziarah. Bila nampak Nabi datang ziarah tu, Aisyah rasa sedih lah, terkilan. Kemudian Nabi sebutkan sekiranya Aisyah ni benar, pasti Allah akan benarkan. Maknanya turun wahyu yang membenarkan Aisyah. Tapi sekiranya Aisyah tidak benar, bertaubatlah, kata Nabi. Ya, dan masa tu Aisyah tak tahu apa benda yang berlaku. Tapi bila Aisyah balik rumah mak ayah dia pun cerita pada Aisyah tentang hal-hal di luar daripada fitnah yang berlaku. Jadi Aisyah pun tak tahu, sehinggalah dia segar sikit dah. Dia sihat sikit, Aisyah pun minta nak keluar jalan-jalan. Keluar rumah jalan-jalan. Makcik dia bawalah dia jalan-jalan. Makcik dia ni adalah seorang wanita yang ada pertalian darah dengan Aisyah, tetapi dibela oleh bapa Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Dinafkahi oleh Abu Bakar, jadi dia duduk dengan keluarga Aisyah, dialah yang bawa Aisyah jalan. Sampai tengah jalan tersepak batu. Dia melatah. Dia kata apa? Tak nak dengar ya cerita ni. Dia sebut nama anak dia. Nama anak dia, Allahu Akbar, saya tak ingat. Tapi dia sebut, katalah nama anak dia Abu. Dia kata, celakalah Abu, kata dia. Ya. Aisyah pelik. Aisyah marah. Kenapa mencelakakan orang yang bersama Rasulullah dalam perang Badar? Anak dia tu bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Yang orang mulia. Orang yang Nabi sayang. Kenapa celakakan dia? Kata makcik dia, Aisyah, kau tak tahu cerita ke? Sudah. Cerita apa? Ya, maknya ni, dia kata, anak akulah antara orang yang memfitnah engkau mempunyai hubungan sulit dengan sekian-sekian. Jadi Aisyah kata, hubungan sulit apa? Jadi baru Aisyah tahu sebenarnya kenapa Nabi agak dingin dengannya. Kenapa dia rasa semua orang pelik dengan dia. Kenapa mak ayah dia pun pelik dengan dia, tak macam biasa. Ya, sedangkan dia dalam keadaan tidak sihat. Lalu bila Aisyah tahu, Aisyah menangis. Lepas itulah barulah Nabi ziarah Aisyah di rumah mak ayah dia. Dan bila sampai Nabi duduk di birai katil, Aisyah baring. Aisyah paling muka ke dinding. Merajuk.
Ya, jadi masa itulah Nabi kata, kalau engkau benar wahai Aisyah, pasti ada wahyu yang membenarkan engkau. Tapi jika engkau salah, bertaubatlah. Dan pada masa Nabi sebut begitu, Aisyah tengok Nabi dalam keadaan menggigil dan berpeluh. Ya, kemerahan muka Nabi. Dan bila tengok Nabi dalam keadaan gitu, Aisyah rasa sangat gembira. Sedangkan Abu Bakar dan Ummu Rumman, isterinya, iaitu mak kepada Aisyah, dah risau dah. Aisyah, Nabi dah berjangkit dengan kamu dah ni. Dah sakit dah. Ya, tengok berpeluh. Rupanya apa yang berlaku? Tidak ada orang yang pernah melihat bagaimana rupa Nabi sewaktu menerima wahyu. Jadi Aisyah tahu Nabi sedang menerima wahyu yang membenarkan Aisyah. Jadi turunlah wahyu itu yang mengatakan Aisyah itu benar dan janganlah kamu terpedaya dengan hasutan orang-orang yang munafik. Jadi akhirnya selesai masalah Aisyah. Ya, selesailah masalah Nabi dalam rumah tangga. Jadi di sini kita nak kata apa? Apa yang kita nak kaitkan dengan tajuk ini? Nak habis dah ni? Kenapa ya saya cerita tentang cerita ini? Tak ada siapa boleh dapat kaitan dia tu. Saya pun tak tahu kenapa saya cerita. Apa yang berkait. Ya, tetapi soal kita nak kehidupan ini penuh cabaran. Ya, kehidupan ini penuh cabaran dan dalam kehidupan berkeluarga fitnahnya ada di mana-mana, tidak hanya pada kita, terjadi juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara kita menangani, cara kita juga mendidik anak-anak kita supaya sentiasa bersedia dengan cabaran, itu tugas kita sebagai seorang ibu. Ya, jadi insya-Allah sedikit cerita tadi membantu kita memahami bahawa cabaran dalam kehidupan berkeluarga ini bukan hanya pada kita tetapi juga kepada Rasulullah, insya-Allah. Dan seterusnya kita ada ilmu dan bahagian-bahagiannya kita akan masuk kepada kuliah akan datang di muka surat 103. Ya, ilmu dan bahagian-bahagiannya ini juga sangat menarik, insya-Allah. Muka surat 103, jadi saya rasa kita dah jam 2:10. Kalau ada soalan sebelum kita tamatkan dalam 4 minit lagi, silakan. Tak ada ya? Kalau begitu, insya-Allah kita tangguhkan kuliah kita ke bulan depan, mula dengan 103, ilmu dan bahagiannya. Dan minta maaf sekiranya ada salah dan silap, dan selamat berhari raya, dah tamat dah Syawal. Ya, tapi masih lagi sesuai saya kira, maaf zahir dan batin. Semoga Allah lancarkan kehidupan kita selepas Ramadan dan selepas Syawal. InsyaAllah kebaikan-kebaikan, takwa yang kita peroleh hasil daripada Ramadan itu, yang Allah telah kurniakan kepada kita, kita pertingkatkan lagi dan maintain sehinggalah ke Ramadan seterusnya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.